Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Jimmy, nombor matriks DIT 161902189, kos Diploma Informasi, kod dan subjek APBM 0523 Fisiologi Asas. Tajuk yang kami akan ambil adalah berkenaan dengan serangan jantung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syahidah binti Mawardi dan boleh panggil saya Syahidah. Nombor matrik saya ialah DIT 161902010. Kos yang saya ambil ialah Diploma Farmasi dan subjek untuk video kali ini ialah Basic Fisiologi. Kodnya ialah APBM 0523 dan tajuk yang kami dapat pada kali ini ialah serangan jantung. Nama saya Natria Kaidayu binti Mak Lazim. Saya mengambil kos Diploma Farmasi. Nombor matrik saya DIT 161902-167. Saya akan membuat assignment video subjek Fisiologi yang berkod APBM 0523. Tajuk kumpulan kami ialah serangan jantung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Arina Nazira Miti Farid Shah. Nombor matrik saya DIT 161902013. Saya mengambil kos Diploma Farmasi. Subjek yang saya akan terangkan pada kali ini adalah Basic Fisiologi APBM 0523 dalam tajuk serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusawani binti Ismail. Nombor matrik DIT 161902224. Saya mengambil kos Diploma Farmasi, subjek Basic Fisiologi, kod APBM 0523. Tajuk saya ialah rawatan dan pencegahan penyakit jantung. Pengenalan dan latar cerita bagi serangan jantung. Jantung adalah organ yang tidak pernah berhenti degupannya. Jantung bekerja mengepam darah ke seluruh badan, tetapi apabila terdapat satu kedulan darah, bekuan darah yang menghalang aliran darah di dalam arteri koronari, iaitu kapilari darah halus yang membekalkan darah ke bahagian tertentu pada otot jantung. Apa yang perlu kita tahu tentang serangan jantung adalah sakit yang susah untuk dikawal apabila beramai-ramai, apatah lagi berseorangan. Serangan jantung tidak boleh dibuat main-main, ya. Beberapa hari lepas, kami ada membuat pencarian tentang serangan jantung dan lebih senang lagi apabila ada satu saluran televisyen yang menceritakan tentang pengalaman pesakit serangan jantung. Kami akan sambung bahagian seterusnya, punca serangan jantung. Silakan Syahidah. Terima kasih Ilyas. Saya akan meneruskan lagi dengan punca-punca berlakunya serangan jantung. Terdapat 6 punca menyebabkan serangan jantung berlaku. Salah satunya ialah umur. Apabila mereka semakin meningkat umur, mereka berisiko tinggi untuk menghadapi serangan jantung ini. Yang kedua ialah jantina. Kajian mengatakan bahawa golongan lelaki lebih terdedah dan lebih berisiko untuk menghadapi serangan jantung ini daripada golongan wanita. Yang kedua ialah yang ketiga bukan yang kedua. Yang ketiga ialah sejarah keluarga. Apabila adik-beradik ataupun ibu bapa yang mengalami sakit jantung, ia membolehkan anda berisiko untuk menghadapi penyakit yang sama. Yang keempat ialah merokok. Mereka yang merokok lebih berisiko tinggi untuk menghadapi serangan jantung ini kerana banyak golongan muda yang mengalami serangan jantung. Yang kelima ialah kolesterol. Mereka yang mempunyai masalah kolesterol berisiko tinggi untuk menghadapi serangan jantung kerana kolesterol yang banyak boleh menutupi saluran darah di dalam jantung. Yang terakhir ialah kencing manis. Mereka yang mempunyai kencing manis akan memudahkan lagi kolesterol untuk merenak masuk di dalam saluran darah sehingga menyebabkan saluran darah tersumbat. Seterusnya, Natira akan memberitahu pada kita semua tentang penggunaan teknologi untuk serangan jantung. Terima kasih kepada Syahidah. Okey, mesti semua dah tahu sedikit tentang serangan jantung, kan? Tapi tahu tak apa teknologi yang digunakan oleh pakar untuk pesakit serangan jantung? Pesakit jantung selalunya dikaitkan dengan warga emas, tetapi senarionya golongan anak muda juga boleh mendapat serangan jantung ini.
Jumlah serangan jantung ini semakin meningkat di dalam kalangan muda masa kini. Terdapat beberapa rawatan yang berkesan untuk serangan jantung. Ia seiringan dengan kemajuan teknologi dalam bidang perubatan. Peneroka teknologi, teknik dan cara baru untuk mencari penawar kepada pembunuh nombor 1 di dunia, iaitu serangan jantung. Teknologi yang digunakan oleh pakar tersebut iaitu teknologi balon angioplasti. Menurut pakar kardiologi, Pusat Perubatan Prince Court, Dr. Yen Yuk Wan, rawatan DTS menggunakan teknologi lapisan antibodi dan lapisan ubat bagi melindungi dinding arteri, dan ia dapat mengurangkan penyempitan pada arteri. Dengan teknologi terbaru itu, ia juga mengurangkan pesakit mendapat trombosi berbanding penggunaan stent yang lain. Stent yang lain digunakan merupakan segulung wayar halus yang dimasukkan ke saluran pesakit untuk membuka luas dan membawa nutrien dan oksigen ke bahagian jantung pesakit. Okey, itu sahaja daripada saya. Jom kita tengok apakah simptom dan kesan di bawah. Baiklah, terima kasih Natira. Kita teruskan lagi dengan simptom dan kesan kepada serangan jantung. Yang pertama, kelelahan yang tidak biasa ialah salah satu gejala utama. Kadang-kadang, lelah ini akan datang waktu seseorang itu sedang membuat tugas harian seperti membersih ataupun merapi tempat tidur ataupun sedang mandi. Itu pun boleh kena. Okey, yang kedua adalah sakit perut, mual ataupun kembung perut. Benda ni, maknanya sakit, simptom-simptom yang saya sebutkan nombor 2 ni boleh reda dalam masa yang singkat dan boleh datang balik dalam masa yang singkat. Yang ketiga, insomnia. Benda ini kebanyakan berlaku pada perempuan. Dan peratus untuk insomnia kepada perempuan adalah 50%. Insomnia juga dikaitkan dengan simptom serangan jantung ataupun stroke. Ini terjadi pada waktu seseorang ingin tidur ataupun bangun pagi. Dyspnea ataupun sesak nafas adalah perasaan yang kuat pada seseorang yang susah untuk menarik nafas dalam-dalam. Ini berlaku pada seseorang yang kena serangan jantung tetapi 6 bulan sebelum. Keguguran rambut juga dianggap sebagai indikator risiko penyakit jantung yang kelihatan. Umumnya, penyakit ini dialami oleh lelaki yang berusia 50 tahun ke atas dan wanita juga mengalami sakit ini. Yang keenam, detak jantung yang tidak teratur juga adalah simptom serangan jantung. Yang ketujuh, peluh berlebihan tidak kira siang ataupun malam. Ini lebih dideritai oleh perempuan. Yang ke-8, sakit dada dalam pelbagai intensif dan bentuk. Untuk lelaki, ini adalah tanda awal yang paling penting dari serangan jantung. Dan pada perempuan hanya 30%. Umumnya, sakit dada yang meluas seperti tidak nyaman pada satu atau kedua lengan, rahang bawah, leher, bahu dan perut. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, jangan abaikan. Segeralah berjumpa dengan doktor. Saya akan teruskan lagi dengan kesan serangan jantung. Yang pertama, tekanan hidup yang berpunca daripada kegagalan yang menyebabkan emosi terganggu dan mengalami kemurungan sehingga tidak menjaga kesihatan diri. Yang kedua, amalan penjagaan yang negatif seperti makan makanan yang mengandungi kolesterol yang tinggi dan kerap makan makanan yang digoreng dan juga boleh menyebabkan kanser usus. Yang ketiga, amalan merokok dan meminum arak. Bukan sahaja serangan jantung tetapi boleh menyebabkan kanser kepada hati. Yang keempat, kurang bersenam kerana sibuk bekerja dan masa rehat yang sangat singkat. Ini kerana jantung tidak boleh mengepam dengan kadar yang normal. Kawan-kawan, kita dah masuk topik akhir. Jom kita pergi jumpa dengan Sawani. Hai Sawani.
Terima kasih Adriana. Jom kita bagi faham habis tajuk ni. Mengikut saintifik Kementerian Kesihatan pada tahun 2017, rakyat Malaysia dia mengalami penyakit ni seawal usia 58 tahun. Berbanding dengan Kanada, Thailand, China. Statistik ini amatlah penting supaya orang-orang dia mengambil berat tentang kepentingan mencegah dan merawat penyakit jantung. Untuk rawatan, kalau macam kita ada rasa sakit jantung, kita kenalah pergi buat rawatan ke hospital cepat-cepat. Pada masa ni kita perlukan ubat-ubat khas dia. Ubat-ubat ni membantu sel-sel jantung untuk mendapat nutrien, untuk dapat oksigen semula. Untuk langkah-langkah pencegahan pula, ada beberapa, antaranya ialah yang first adalah amalkan pemakanan yang seimbang, makan sayur, makan buah. Yang kedua, kurangkanlah stres. Janganlah marah-marah. Bila kita marah, tekanan kita tinggi, kita akan buat risiko sakit jantung tu makin tinggi. Yang ketiga, berhenti merokok. Kalau susah sangat nak berhenti merokok, jumpalah doktor, minta bantuan doktor. Yang keempat, awasi dan pantau tekanan darah. Kalau tekanan darah kita tinggi, risiko serangan jantung kita meningkat. Yang kelima, kurangkan pengambilan gula. Kalau kita ambil gula banyak, kita akan kena kencing manis. Bila kita kena kencing manis, kita akan buat masalah, ada masalah dekat salur darah. Bila salur darah kita ada masalah, nanti kita akan kena penyakit jantung. Sekali, nombor 6, kawal paras kolesterol. Kolesterol tinggi akan menyebabkan saluran darah ke jantung terjejas dan menyebabkan serangan jantung. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berlima pada video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berlima dalam video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berlima dalam video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berlima. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berlima hari ini. Bye! #sayangi jantung kita. Bye semua. #sayangi jantung kita. Akhir kata daripada saya, sayangi jantung kita. Okey? Bye. #sayangi jantung kita. Jangan lupa tengok video rakan-rakan lain juga. Sayangilah jantung kita. Bye!